Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke kelas Sejarah Tahun 5 bersama saya, Cikgu As. Pembelajaran kita pada hari ini adalah Unit 5, Bangkit Berjuang Penjajah Ditentang. Dalam topik ini, kita akan melihat kepada 3 rentetan iaitu tokoh tempatan, kemudian sebab penentangan tokoh tersebut serta peristiwa penentangan. Dalam topik ini, kita akan melihat kepada 10 pejuang iaitu terdiri dari Negeri Kelantan, Tok Janggut, Terengganu, Haji Abdul Rahman Limbong, Pahang, Datuk Bahaman, Perak, Datuk Maharaja Lela, Negeri Sembilan, Yang Tuan Antah, Melaka, Dul Said, Sarawak, Sharif Masahu dan juga Rentap, di negeri Sabah, Mak Saleh dan juga Antenom. Untuk hari ini, kita akan melihat tokoh perjuangan di negeri Sabah dan Sarawak. Okay, di negeri Sarawak kita ada Rentap dan juga Sharif Masahu. Di negeri Sabah pula, kita ada Mak Saleh dan juga Antenom. Mari kita lihat bagaimana perjuangan daripada mereka. Hari ini kita akan menonton video dari EduWeb TV KPM melibatkan keempat-empat tokoh perjuangan. Mari kita lihat bersama dan dapatkan maklumat. Tokoh penentangan di Sarawak. Tokoh penentangan pertama yang kita akan lihat hari ini ialah Rentap di negeri Nama Sarawak. sebenar Rentap adalah Libau anak Ningkan. Nama beliau bermaksud penggoncang dunia. Beliau telah dilahirkan pada tahun 1800. Disebabkan keberanian dan sifat kepimpinan yang dimilikinya, Rentap telah diberi gelaran Raja Darat dalam kalangan orang Iban. Terdapat beberapa faktor penentangan Rentap terhadap pemerintahan James Brooke. Antaranya adalah 1. Panggilan Lanun. Rentap menentang pemerintahan keluarga Brooke kerana mereka menganggap orang Iban di Sungai Skrang sebagai Lanun. Panggilan ini adalah satu penghinaan terhadap kaum Iban yang terdiri daripada golongan pahlawan yang gagah berani. 2. Pembinaan kubu di Sungai Skrang. James Brooke juga turut mendirikan kubu di Sungai Skrang untuk mengawasi pergerakan orang Iban. Ini membolehkan James Brooke melancarkan serangan pada bila-bila masa. Tindakan ini telah mendatangkan ancaman terhadap keselamatan orang-orang Iban yang tinggal di sana. 3. Penghapusan penempatan Iban. Selain itu, James Brooke turut menghapuskan penempatan orang Iban di Sungai Skrang. Hal ini telah mencetuskan kemarahan Rentap terhadap penjajahan British di Sarawak. Pada tahun 1853, Rentap telah menyerang kubu James Brooke di Nanga Skrang. Dalam serangan itu, seorang pegawai British yang bernama Alan Lee telah terbunuh. Hal ini telah menaikkan lagi nama Rentap dalam kalangan orang Iban. James Brooke telah bertindak balas pada tahun 1854 dengan menawan kubu Rentap di Sungai Lang dan membakar perkampungan Rentap. Rentap dan pengikutnya mengambil keputusan untuk berundur dan membina kubu di Bukit Sadok. Perjuangan Rentap telah mendapat sokongan padu daripada penduduk Iban. Beliau telah diberi gelaran Raja Ulu. Pada tahun 1857, James Brooke telah menghantar Tuan Muda Charles Brooke untuk menyerang kubu Rentap di Bukit Sadok. Pasukan Charles Brooke telah mendapat bantuan daripada 3,000 orang Iban dan 500 orang Melayu. Namun, serangan tersebut gagal disebabkan pertahanan Rentap yang kukuh. Pada tahun 1858, Charles Brooke telah sekali lagi melancarkan serangan terhadap kubu Rentap di Bukit Sadok. Namun, beliau masih gagal menawan kubu kuat Rentap. Pada tahun 1863, James Brooke telah mengambil keputusan untuk mengetuai sendiri serangan terhadap kubu kuat Rentap di Bukit Sadok. Pertempuran tersebut telah berlangsung selama sebulan. Dalam serangan ini, Rentap telah berjaya ditewaskan. Kubu dan rumah pengikut-pengikut Rentap telah dibakar oleh James Brooke. Rentap mengambil keputusan untuk berundur ke Entabai bagi menyusun strategi baru. Namun malangnya beliau telah meninggal dunia.
Dengan ini, tamatlah penentangan rentap dalam menentang penjajahan British di Sarawak. Seterusnya kita akan lihat tokoh yang kedua di negeri Sarawak iaitu Sharif Masahu. Nama sebenar Sharif Masahu adalah Syed Mashur bin Muhammad Al-Shahab. Beliau berasal dari kampung Igan di muara Sungai Rajang. Beliau telah dilantik oleh Sultan Brunei sebagai pembesar Sarikeh di Sungai Rajang. Beliau juga turut berpengaruh dalam kalangan orang Melanau di Sungai Rajang dan orang Iban di Sungai Sekerang. Terdapat beberapa faktor penentangan Sharif Masahu terhadap pemerintahan James Brooke. Antaranya adalah 1. Perluasan kuasa James Brooke. James Brooke telah mengambil alih wilayah Sungai Rajang daripada Sultan Brunei. Sebagai pembesar Sungai Rajang, Sharif Masahu menganggap tindakan ini sebagai satu cubaan untuk meluaskan kuasa ke wilayahnya. 2. Pembinaan kubu dan pelantikan wakil British. Pembinaan kubu di Kanawit dan pelantikan Henry Steele sebagai wakil British telah dianggap sebagai satu percubaan untuk mengambil alih kuasa pentadbiran Sharif Masahu sebagai pembesar tempatan. 3. Sarikeh berada di bawah pentadbiran Brooke. Kedudukan Sarikeh di bawah pentadbiran James Brooke telah menggugat kuasa Sharif Masahu sebagai pembesar Sarikeh pada ketika itu. Hal ini telah mendatangkan kemarahan beliau. Pada tahun 1855, Sharif Masahu telah mengetoi 150 buah perahu untuk menyerang Mukah dan mengusir Pangeran Matusin yang menyokong James Brooke. James Brooke bertindak balas dengan melucutkan kuasa Sharif Masahu di Sarikeh. Pada tahun 1860, Sharif Masahu, Datuk Patinggi Abdul Gapur dan Temenggung Hashim telah membuat pakatan untuk menyerang Kuching. Namun, Datuk Patinggi Abdul Gapur telah berjaya ditangkap dan dipenjarakan di Betawi. Pertempuran antara Sharif Masahu dengan Charles Brooke telah berlaku di Sungai Sadong. Dalam pertempuran tersebut, seramai 64 orang pengikut Sharif Masahu telah terbunuh. Beliau telah mengambil keputusan untuk berundur ke Mukah. Pada tahun 1861, Sharif Masahu telah ditewaskan dan dibuang negeri ke Singapura. Setelah dibebaskan, beliau telah membantu Raja Mahadi dalam Perang Klang di Selangor. Sekarang mari kita lihat tokoh penentangan di Sabah. Di negeri Sabah juga terdapat dua tokoh perjuangan. Yang pertama mari kita lihat terlebih dahulu, iaitu Antanom. Nama sebenar Antanom adalah Ontoros, anak lelaki Antanom. Beliau telah dilahirkan di Sungai Salarom pada tahun 1875. Beliau berasal daripada keturunan suku Murut Tagol yang bermaksud golongan bermartabat mengikut adat istiadat kaum Murut. Terdapat beberapa faktor penentangan Antanom terhadap Syarikat Borneo Utara British SBUB. Antaranya adalah 1. Larangan membuka tanah baru. Sewaktu penjajahan SBUB di Sabah, syarikat tersebut telah melarang suku kaum Murut daripada membuka tanah baru. Akibat tidak cukup tanah untuk bercucuk tanam, kaum Murut telah mengalami masalah kekurangan beras. 2. Cukai yang membebankan. SBUB turut mengenakan pelbagai cukai yang membebankan seperti cukai kepala $1 setiap orang, cukai tanaman pindah sebanyak 50 sen seekar, cukai pokok kelapa sebanyak 25 sen dan cukai memelihara anjing sebanyak $1 seekor. 3. Buruh paksa. Selain itu, kaum Murut turut dijadikan buruh paksa. Setiap pasangan Murut yang memiliki 2 orang anak mesti menyerahkan salah seorang dari mereka sebagai buruh syarikat. 4. Menzalimi keluarga. SBUB juga turut bertindak zalim kepada pasangan suami isteri kaum Murut. Mereka dipaksa tinggal secara berasingan di seberang tebing sungai. Setiap kali mereka berkunjung, mereka akan dikenakan cukai sebanyak $1. 5. Menceroboh kawasan hutan. SBUB juga menceroboh kawasan hutan yang menjadi kawasan suci kaum Murut untuk membina jalan.
Perbuatan ini dibantah oleh kaum Murud kerana mengikut kepercayaan mereka pencerobohan akan mengganggu roh nenek moyang mereka. Antanum menyatukan kaum Murud dalam menentang penindasan SBUB demi menebus maruah mereka. Pada Februari 1915, Antanum menyerang pensiangan dan membakar bangunan kerajaan. Pada Mac 1915, Antanum telah memimpin kira-kira 600 orang Murud untuk menyerang Rundum. Mereka telah berjaya memusnahkan pejabat pentadbiran SBUB. Kejayaan ini telah menaikkan lagi semangat perjuangan orang Murud. Pengikut Antanum telah bertambah menjadi 900 orang. Bagi memperkuatkan pertahanannya, Antanum telah membina sebuah kubu di Sungai Selangit. Kubu ini mengandungi 7 buah rumah bawah tanah. Pada April 1915, SBUB menghantar 400 orang tentera untuk menyerang kubu Antanum. Pertempuran tersebut telah berlangsung selama 6 minggu. Dalam pertempuran tersebut, Antanum dan 400 orang pengikutnya telah terkorban demi mempertahankan Rundum. Penentangan ini dikenali sebagai Kebangkitan Rundum. Seterusnya, mari kita lihat tokoh perjuangan kedua di negeri Sabah iaitu Mat Saleh. Nama sebenar Mat Saleh adalah Datu Muhammad Saleh bin Datu Balu. Beliau telah dilahirkan di Inanam, Sabah. Sewaktu kecil, bapanya telah membawa keluarganya berpindah ke Sungai Sugut. Di sana, bapanya telah dilantik menjadi pemerintah tempatan. Setelah kematian bapanya, Mat Saleh telah dilantik menjadi pemerintah Sungai Sugut. Terdapat beberapa faktor penentangan Mat Saleh terhadap Syarikat Borneo Utara British SBUB. Antaranya adalah 1. Perjuangan jihad. Penentangan Mat Saleh berpunca daripada semangat perjuangan jihad yang telah ditunjukkan oleh orang Sulu di selatan Filipina. Pada waktu itu, orang-orang Sulu di sana telah berjuang bermati-matian bagi menentang penjajahan Sepanyol. Perjuangan mereka telah menjadi sumber inspirasi kepada Mat Saleh untuk berjuang menentang penjajahan SBUB. 2. Peraturan yang membebankan. Selain itu, SBUB turut memperkenalkan pelbagai peraturan-peraturan yang menindas penduduk tempatan. Sebagai contoh, rakyat dijadikan buruh paksa, beras dikenakan cukai manakala setiap pemilik perahu dikehendaki membuat lesen. Pada Ogos 1895, Mat Saleh dan beberapa pembesar tempatan telah pergi ke Sandakan untuk menemui C.V. Craig, Gubernur Beaufort pada ketika itu. Tujuan mereka adalah untuk berunding tentang masalah cukai dan tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh pegawai SBUB terhadap penduduk tempatan. Namun, kedatangan Mat Saleh dan pembesar-pembesar itu tidak dilayan. Setelah menunggu dengan sabar selama 10 hari, rombongan Mat Saleh telah mengambil keputusan untuk meninggalkan Sandakan. 4. Perkampungan dibakar. Kewujudan Mat Saleh dianggap mengancam kepentingan SBUB di Sabah. Pada 1896, SBUB telah menyerang Sungai Sugut dan membakar perkampungan Mat Saleh. Selain itu, SBUB turut menawarkan hadiah sebanyak $500 kepada sesiapa yang berjaya menangkap Mat Saleh. Pada Julai 1897, Mat Saleh telah mendirikan kubu di Ranau dan membakar Pulau Gaya. Pada November 1897, Mat Saleh telah menyerang Ambong. Serangan ini telah banyak melemahkan kedudukan SBUB di Sabah. William Cowie, pengarah urusan SBUB, tidak berupaya untuk mengalahkan Mat Saleh. Oleh sebab ini, beliau telah menawarkan pendamaian dan pengampunan kepada Mat Saleh. Pada April 1898, sebuah rundingan telah diadakan antara Mat Saleh dengan William Cowie di Menggatal. Antara syarat perjanjian adalah Mat Saleh dan pengikutnya diberi pengampunan. Penduduk Inanam yang melarikan diri semasa kekacauan dibenarkan kembali ke kampung halaman mereka. Mat Saleh dibenarkan mentadbir daerah Tambunan. Mat Saleh diminta melaporkan pergerakannya kepada SBUB. Sejak dari mula lagi, SBUB telah berniat untuk mungkir janji. Pada 1899, SBUB mengambil alih pentadbiran Mat Saleh di Tambunan. Mat Saleh berasa tertipu dan mengambil keputusan untuk meneruskan penentangan. Beliau telah membina kubu di Kampung Tebuh, Tambunan. Bagi menamatkan penentangan Mat Saleh buat selama-lamanya,
SBUB menyerang kubu Mat Salleh secara besar-besaran. Akibatnya, pada Januari 1900, SBUB telah berjaya menewaskan Mat Salleh. Mat Salleh pula telah terkorban dalam pertempuran tersebut. Okey, cikgu rasa cukup setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.